tiap-tiap risalah mesyuarat yang telah diterima salinannya oleh setiausaha hendaklah disifatkan telah dibawa ke dalam majlis mesyuarat dan diperintahkan supaya terbentang di atas meja mesyuarat. Pada hari ini persidangan kita mengikut aturan urusan mesyuarat. Selepas soalan-soalan jawapan lisan, terdapat usul-usul yang kami dipahamkan bahawa Yang Berhormat Menteri di Jabatan Perdana Menteri akan membawa satu usul untuk membolehkan laporan Ketua Audit Negara tahun 2021 dibentang dan dibahaskan. Saya mohon izin untuk merujuk kepada perkara 107 dalam Perlembagaan Persekutuan. Saya mohon izin untuk baca. 107 Fasal 1, Ketua Audit Negara hendaklah mengemukakan laporan-laporannya kepada Yang di-Pertuan Agong dan hendaklah laporan itu dibentangkan di hadapan Dewan Rakyat. Puan Yang di-Pertua, pihak pembangkang kami menghujahkan bahawa laporan Ketua Audit Negara berdasarkan perkara 1071 berkaitan dengan Kementerian Jabatan Persekutuan hanya perlu dibentangkan sahaja di atas meja ahli-ahli parlimen di dalam Dewan Rakyat. Dan ianya telah pun dilakukan pada 16 Februari 2023. Semakan kami, kajian kami menunjukkan sepanjang perjalanan Dewan Rakyat di negara ini, tidak pernah laporan Ketua Audit Negara dibentang untuk dibahaskan berdasarkan peruntukan perkara 107 Fasal 1 tadi. Atas dasar itulah kami berpandangan bahawa usul untuk membolehkan laporan Ketua Audit Negara 2021 dibahaskan adalah bertentangan dengan standing order dan juga Perlembagaan Persekutuan. Saya ingin mengingatkan di dalam undang-undang, kalau tidak ada undang-undang bertulis, ianya dipanggil satu convention, amalan yang dilakukan. Kalau tidak ada bertulis, ada amalan. Amalan sepanjang ini di dalam parlimen, laporan Ketua Audit Negara tidak pernah dibahaskan dan ianya menjadi satu peraturan dan undang-undang. Jadi atas dasar itu kami mencadangkan supaya usul ini tidak dibentangkan untuk dibahaskan di sini. Bagi peluang saya menjelaskan. Ini isu perundangan. Bagi peluang saya menjelaskan. Mengapa takut? Kenapa takut? Mengapa takut? Laporan audit negara dibentangkan di parlimen. Kenapa takut? Parlimen mesti telus. Kalau kita baca 107 tu, apa yang dinyatakan dalam 107 adalah Ketua Audit Negara hendaklah mengemukakan laporan-laporannya kepada Yang di-Pertuan Agong yang hendaklah menyebabkan laporan-laporan itu dibentangkan di hadapan Dewan Rakyat. Itu apa yang dikatakan. Maknanya kalau kita ikut peruntukan dalam perlembagaan itu, apa yang perlu dibuat adalah hanya perlu dibentangkan sahaja. Memang tidak ada keperluan untuk bahas. Tetapi yang penting di sini adalah, walaupun tidak dinyatakan bahawa ada keperluan untuk bahas, dan sebelum-sebelum ni pun memang tidak dibahas, tetapi kalaulah kata kerajaan membuat keputusan untuk benarkan supaya ini dibahas, ianya tidak bertentangan dengan apa yang dinyatakan dalam perlembagaan. Perlembagaan tak kata tak boleh bahas. Perlembagaan kata cuma perlu dibentangkan sahaja. Jadi kalau kita, kerajaan ini nak mengambil satu langkah yang lebih, iaitu untuk membahaskannya, sepatutnya pihak pembangkang menyokong perkara ini dan bukannya membuat apa yang seperti yang mereka lakukan pada hari ini, iaitu seperti memboikot atau tidak hadir dalam Dewan. Satu lagi perkara yang juga telah disebut adalah dalam usul ini dia kata tak ada pun dikatakan dalam usul ni bahawa ianya patut dibahaskan. Tetapi mereka lupa atau mereka sengaja lupa bahawa dalam usul untuk menyokong titah yang di-Pertuan Agong juga tidak ada dinyatakan di situ bahawa ia perlu dibahaskan. Tetapi kita bahas. Dan sememangnya usul titah diraja itu disokong oleh semua ahli parlimen. Tak ada yang tak sokong. Tapi kita bahas juga. Jadi ini semua pada saya amat menduka citakan. Mereka mengambil sedikit daripada Perlembagaan Persekutuan, mereka pusingkan, mereka twist untuk konten dalam TikTok.
Mereka tak nak berada dalam dewan, tetapi hanya menggunakan forum ini untuk membuat satu persepsi yang negatif, hanya untuk social media mereka. Jadi ini adalah satu perkara yang saya rasa amat tidak bertanggungjawab oleh pihak pembangkang. Dan yalah, saya pun ahli parlimen yang baru, tetapi kita tahu sebelum ni memang pihak pembangkang dah lama mengesyorkan supaya laporan ini dibahaskan. Kita dah tengok. Tapi bila masa satu peristiwa yang bersejarah yang mana kerajaan benarkan perkara ini dibahaskan, apa yang kita nampak adalah pihak pembangkang yang sepatutnya menjadi pembangkang yang bertanggungjawab tidak pula menyahut keterbukaan kerajaan ini. Jadi kami ingin memberi satu solution kepada Dewan ini. Saya boleh bersetuju dengan rakan saya daripada Pasir Gudang supaya usul ini yang berbunyi bahawa dalam Ketua Audit Negara melaksanakan mandatnya, Dewan Yang Mulia ini menyeru agar semua pihak bersatu hati dan menyokong kerajaan agar dapatan audit dan syur yang terkandung dalam laporan tersebut dapat diambil tindakan dengan serius oleh pihak terlibat untuk mengatasi kelemahan yang ditemui dan seterusnya mengelakkan keterisan wang awam dan terus berlaku. Saya cadangkan supaya usul ini diterima tanpa dibahaskan oleh bahas. Takut, jangan takut. Sebagai kerajaan, kita ada hak untuk letakkan usul kita sebagai official government business. Dan kedua, saya ingin sebut apa yang dicuba dipusing oleh pembangkang tu. Saya nak nyatakan di sini, tidak ada mana-mana peruntukan baik di perlembagaan ataupun di standing order yang mengatakan laporan audit tidak boleh dibentang dan dibahaskan. It's silent. So bila silent, maknanya dia tidak dihalang oleh mana-mana pihak. Mana kalaulah kita nak reform parlimen, kita nak go one step further, kita nak bentang benda-benda ni, mengapa mereka tak meraihkan? Itu satu benda yang baik. Saya pun walaupun ahli parlimen penggal pertama, tapi saya jadi pembangkang di ADUN. Kalau pembangkang, kalau ada peluang untuk bahas, mesti angkat tangan. Kan? Itu ada peluang untuk kita bawakan isu-isu rakyat. Apalagi dalam isu ketua laporan audit hari ini, di mana banyak isu rakyat disentuh, khasnya pada zaman masa darurat. Saya baru habis bahas. Saya telah bongkarkan isu-isu yang Jelutong juga bawa. Isu ventilator. 14 juta. Hampir 93 ventilator yang dibeli itu masa darurat, kita letak di hospital saja. Tak boleh guna. Yang lebih sedih, tak boleh kembalikan sebab penggilang dengan kerajaan tak ada kontrak. Tak sign apa-apa perjanjian masa zaman darurat. Ini baru saya rasa ada tip of the iceberg. Banyak kes lagi yang kita nak bongkarkan. Nah, inilah rakyat nak accountability. Dan saya rasa itulah kenapa pihak pembangkang dia tak berani. Malah dia sedia untuk terima tanpa pembahasan. Itu yang pelik. Sebab dia tak mau benda ni dibongkarkan di live di TV di parlimen. Ini kerajaan perpaduan. Kerajaan ni kerajaan kami. Jadi ikut suka kami lah. Ikut suka kami. Sekarang ni kami nak supaya laporan daripada Ketua Audit Negara ini dibahas. Kami jadi kerajaan sekarang, jadi kami nak supaya laporan daripada Jabatan Ketua Audit Negara ini dibahas. Jadi kena bahaslah. Jadi kalau pembangkang yang ada ni, dia rasa takut. Dulu dia kata, dia parti yang bersih dan stabil. Best. Bersih dan stabil. Bersih ni maksudnya, tak menkedara, tak rasuah, tak curi duit rakyat dan sebagainya. Hari ini kita nak dedahkan kepada seluruh masyarakat dan rakyat dalam negara kita. Kita nak tengok siapa yang bersih, siapa yang kotor. Sebab itu saya sebutkan tadi. Pepatah orang tua-tua ada menyatakan, kan, berani buat, berani tanggung. Sebab itu ini kerajaan perpaduan, kerajaan mandadi, kerajaan rahmah. Kita tidak boleh berkompromi dengan amalan-amalan tidak sihat, amalan-amalan yang tidak baik, amalan-amalan rasuah, amalan-amalan sakau duit rakyat dalam negara kita. Inilah standard pembangkang yang ada dalam negara kita. Memang tak ada standard. Maka rakyat sedang tengok apa yang sedang berlaku. Jadi soalnya sekarang ini ialah kita nak bincangkan satu laporan yang tak pernah kita buat. Dan inilah permintaan di bawah. Supaya kita bincangkan kedudukan kewangan negara kita dan how to move forward ke depan ini.